Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Aida Rismariza Kamarudin dalam 15 minit MMTV edisi 28 Oktober 2022. Penyandang Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman diperintah untuk membela diri oleh Mahkamah Tinggi hari ini atas 4 pertuduhan subahat pecah amanah, salah guna harta dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid memutuskan perkara itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Syed Saddiq di akhir kes pendakwaan. Beliau diberi 3 pilihan, sama ada berdiam diri dengan tidak menjawab pertuduhan atau memberikan kenyataan tidak bersumpah tanpa peperiksaan balas oleh pihak pendakwaan atau memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi dengan pihak pendakwaan diberi peluang untuk menyoal semasa pemeriksaan balas. Syed Saddiq bagaimanapun membuat keputusan untuk memilih pilihan ketiga. Saya masuk politik untuk bersihkan politik. Walau apapun ugutan, sogokan, ia tidak akan melemahkan semangat dan prinsip saya untuk berjuang dan membela rakyat. Dalam bab ini sudah tibanya masa untuk saya pula diberikan peluang untuk memberikan kenyataan saksi bersumpah di dalam mahkamah selepas ini dan untuk memanggil saksi-saksi di pihak pembelaan pula to tell my side of the story so that justice can win and justice is fair. Sementara itu di mahkamah yang sama, Peguam Terkemuka Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan pengubahan wang haram membabitkan nilai berjumlah 9.5 juta ringgit. Pengubahan wang haram itu didakwa diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dan beliau membuat pernyataan tidak betul kepada lembaga hasil dalam negeri. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Syafiee bagi semua pertuduhan yang dikemukakan. Ketika memutuskan demikian, Muhammad Jamil berkata, mahkamah tidak bersetuju dengan pihak pendakwaan berhubung elemen yang perlu dibuktikan dalam kesalahan terhadap tertuduh. I must thank my counsel, Havi, Farhan, the two Farhans, Sarah and the rest, because they did the research. In fact, I must tell you, the word transaction, they detected it and they submitted it. I'm quite glad that the learned judge saw the point very clearly. Okay, so in short, I'm thankful to all my counsel. I'm thankful the fact that this matter is resolved. Hopefully, it doesn't go any further. All right? Polis menjalankan siasatan berhubung kejadian letupan kabin kontena dalam kawasan kediaman rasmi Menteri Besar Kedah. Kejadian yang dipercayai berlaku pada 16 Oktober itu juga berlaku sehari sebelum kejadian papan tanda dan pagar kediaman itu di Simbah Cat. Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hassan Wan Ahmad memberitahu pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada 18 Oktober lalu. Hasil siasatan di tempat kejadian mendapati terdapat kemusnahan yang teruk di sebuah kabin kontena kosong yang dijadikan stor. Pihaknya turut menemui beberapa sampel dan bahan bukti dipercayai digunakan untuk menghasilkan letupan sekaligus mensyaki kejadian itu mempunyai unsur khianat. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 436 Kanun Kesiasaan iaitu khianat dengan menggunakan bahan letupan terhadap sebuah rumah dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun atau denda. Kerajaan terpaksa menanggung kerugian kira-kira 23.8 juta ringgit angkara jenayah penyeludupan petrol dan diesel dalam tempoh 5 tahun sejak 2018 hingga Ogos 2022. Kerugian itu tidak mustahil terus meningkat apabila sindiket terlibat menyasarkan stesen minyak tertentu untuk melakukan pembelian bahan api berkenaan secara berulang sebelum dijual semula ke negara jiran. Menggunakan lori tangki yang diubah suai bagi mengisi bahan api berkenaan dengan jumlah yang tinggi menjadi strategi kumpulan berkenaan. Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Azman Adam memberitahu tangki berkenaan mampu mengisi 1,000 sehingga 1,500 liter minyak diesel dan petrol dalam satu masa.
Apa yang ada dengan Media Mulia Sdn Bhd? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Laporan yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online Dan Kosmo Online. Dua pelajar Kolej Universiti maut manakala seorang lagi cedera selepas kenderaan yang dinaiki mereka dirempuh sebuah pacuan 4 roda dalam kemalangan di Jalan Lama Kuala Terengganu Kuantan, Teluk Kalong semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 1.40 tengah hari itu, Muhammad Ilman Waiz Ahmad Wazi, 18 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala Muhammad Amirul Adli Muhammad Anwar, 18 tahun, sedang menerima rawatan di Hospital Kemaman. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, ketika kejadian pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux yang dipandu lelaki berusia 28 tahun itu sedang dalam perjalanan dari Teluk Kalong menghala ke Pakar, manakala 3 pelajar kolej tersebut menghala ke Bandar Cukai. Siasatan awal mendapati ketika Toyota Hilux sedang meneruskan perjalanan koridor kancil yang dipandu Muhammad Mutakin Zainal, 18 tahun, tiba-tiba masuk ke simpang kanan secara mengejut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 dalam Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Perak merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai RM126 juta sepanjang tempoh 9 bulan tahun ini. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, anggaran berat dadah yang dirampas berjumlah 2,372 kilogram membabitkan dadah jenis syabu, ketamin, gajah dan heroin. Katanya turut dirampas 141 biji pil ekstasi, 500 biji pil yaba dan 703 biji pil Aramin 5. Tambahnya dalam tempoh yang sama juga seramai 10,086 orang diambil tindakan dan 1,868 daripadanya terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah. Dalam perkembangan sama, pelbagai jenis dadah bernilai RM4.8 juta dilupuskan membabitkan 4,845 kertas siasatan yang telah selesai perbicaraan sejak tahun 2003. Sehingga kini katanya pelupusan itu membabitkan dadah dengan berat 100 kg. Kerajaan Gabungan Jerman bersetuju untuk membenarkan penggunaan ganja bagi tujuan rekreasi dalam kalangan orang dewasa di negara ini. Orang ramai juga dibenarkan memiliki sehingga 30 gram ganja untuk penggunaan persendirian, manakala premis perniagaan dan farmasi berlesen akan menjual bahan tersebut. Namun rancangan itu belum mendapat kelulusan Parlimen tapi sudah menerima lampu hijau daripada Suruhanjaya Eropah. Rancangan itu bakal dikuatkuasa menjadi undang-undang pada tahun 2024 dan setakat ini hanya Malta yang membenarkan ganja untuk rekreasi di Kesatuan Eropah. Selain itu, Jerman turut merancang untuk membenarkan penanaman 3 tanaman ganja di rumah bagi setiap individu dewasa. Puluhan ribu rakyat Pakistan menghadiri penguburan wartawan Arshad Sharif di Islamabad semalam. Arshad yang ditembak mati oleh polis Kenya kerana kesilapan identiti mencetuskan kemarahan dalam kalangan wartawan dan aktivis di Pakistan ketika ini. Arshad yang dikenali sebagai pengkritik hebat terhadap isu penyikiran kontroversi bekas Perdana Menteri Imran Khan sebelum ini meninggalkan Pakistan kerana bimbang akan keselamatannya. Sementara itu, Ketua Pengarah Perisikan Antara Perkhidmatan Lieutenant Jeneral Nadim Ahmad Anjum menafikan terdapat sebarang ancaman terhadap kehidupan Arshad di Pakistan. Tambahnya, kerajaan Pakistan kini juga telah membentuk satu pasukan yang akan ke Kenya bagi menjalankan kesiasatan berhubung perkara tersebut. Dalam kejadian yang berlaku Ahad lalu, Arshad yang berada di Kenya apabila visanya tamat tempoh menaiki kenderaan bersama pemandunya. Bagaimanapun pemandunya dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan dalam insiden itu.
Kita beralih ke berita ekonomi. Penyusutan peratusan kelulusan pinjaman perumahan kepada 37% bagi tempoh separuh pertama 2022 memberi satu cabaran besar buat golongan pemaju perumahan di Malaysia. Peratusan berkenaan susut berbanding 43 dan 52% yang pernah direkodkan pada tahun 2011 hingga 2014. Kenangan research memberitahu meskipun terpaksa mendepani tempoh sukar sepanjang pandemik sejak 2 tahun lalu, operasi pemaju hartanah kini masih mencabar. Selain isu peratusan kelulusan pinjaman, sektor hartanah turut berdepan dengan tahap harga rumah yang dilihat berada pada tahap mendatar sebagaimana terpapar dalam Indeks Harga Rumah HPI. Pusat Maklumat Hartanah Negara pada separuh pertama 2022 mendedahkan lebih 34,000 kediaman tidak terjual dan siap dibina bernilai 21.7 bilion ringgit, sekaligus merekodkan Johor menjadi penyumbang tertinggi. Sektor swasta dan usahawan perlu memberi lebih keutamaan dengan meningkatkan perbelanjaan bagi penyelidikan dan pembangunan R&D dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, sekurang-kurangnya 70% perbelanjaan bagi R&D perlu datang daripada sektor swasta. Tambahnya, perkara berkenaan dapat dilaksanakan sektor swasta dengan membantu menyediakan pembiayaan, modal teroka dan antarabangsa serta dana endowment dalam R&D. Mustafa turut menekankan usahamama antara penyelidik dan usahawan serta sektor korporat perlu diperbanyakkan lagi dalam membantu memenuhi sasaran kerajaan. Beregu badminton wanita negara Pelitan dan M. Tinah mara ke peringkat suku akhir terbuka Perancis selepas menudukkan gandingan dari Indonesia Fabriana Dwi Puji Kusuma dan Amelina Cahaya Pratiwi dalam aksi pusingan semalam. Peli dan Tinah yang mempamerkan aksi cemerlang sepanjang perlawanan dengan mudah menudukkan gandingan Indonesia melalui straight set 21-16, 21-14. Bagaimanapun, tugasan lebih berat menanti pemain negara di peringkat suku akhir apabila bertemu lawan dari Jepun, Nami Matsuyama dan Chikaru Shida yang diletakkan selaku pilihan ketiga kejohanan kali ini. Beregu wanita Jepun yang menghuni ranking ketiga dunia itu mara selepas menewaskan gandingan Denmark Alexandra Bohe dan Amelia Megalun 21-18, 21-7. Sementara itu, ini adalah peluang terbaik buat Peli dan Tinah untuk menebus kekecewaan selepas terbuka Denmark apabila perjalanan mereka terhenti setakat pusingan kedua. Barcelona menanggung kerugian 99 juta ringgit selepas tersingkir awal dari Liga Juara-Juara buat musim kedua berturut-turut. Gergasi bola sepak Sepanyol itu sudah pun tersingkir sebelum memulakan perlawanan menentang Bayern Munich di Camp Nou selepas Inter Milan membelasar Victoria Pleasant 4-0. Barca mengharapkan Inter tewas di San Siro untuk menghidupkan peluang ke peringkat kalah mati. Malangnya, kemenangan gergasi Itali itu menutup harapan mereka. Sementara itu, pengurus Barcelona Xavi menjelaskan penyingkiran ini juga memberi kesan psikologi terhadap anak buahnya. Barcelona kini dihimpit masalah lebih besar apabila berdepan hutang tambahan ketika pasukan ini sedang menanggung beban 5.47 bilion ringgit. Baiklah, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 29 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Aida Rismaliza Kamarudin. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.